Jangan paksa rakyat berjimat. Kalau Anwar sendiri rakus, habiskan wang rakyat. Demikian tegas seorang pemerhati membidas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menyifatkan beliau tidak lagi layak bercakap soal penjimatan kepada rakyat sedangkan kerajaannya sendiri menjadi punca utama kehidupan rakyat semakin terhimpit sejak mengambil alih pentadbiran negara sehingga didakwa mencetuskan hutang RM300 bilion dalam masa 3 tahun. Pemerhati menegaskan rakyat sudah terlalu lama menanggung beban kerajaan yang boros dan tidak mustahil mereka akan mati kebuluran jika realiti kehidupan bawahan terus diabaikan. Menurut pemerhati, rakyat tidak boleh terus dipaksa mengurangkan perbelanjaan sedangkan kehidupan rakyat pada hari ini sememangnya berada pada tahap kritikal sejak Anwar menjadi Perdana Menteri. Susulan kenaikan harga barang, tarif elektrik serta penarikan subsidi diesel dan pelbagai tekanan ekonomi. Tegas pemerhati, Anwar perlu menjawab ke mana perginya lebihan perbelanjaan kerajaan Madani apabila belanjawan negara yang diurus kerajaan dahulu hanya berada pada paras sekitar RM300 bilion setahun. Namun kos itu kini meningkat melebihi RM400 bilion setahun selepas Anwar menerajui pentadbiran negara. Jelasnya, jika peningkatan perbelanjaan itu dianggarkan melebihi RM100 bilion setahun, maka dalam tempoh 3 tahun sahaja, kerajaan Madani telah membelanjakan lebih RM300 bilion tambahan. Sekaligus menimbulkan persoalan di mana pulangannya kepada rakyat sekiranya kehidupan mereka dilihat masih terjejas dan tidak menunjukkan perubahan yang setimpal. Justru pemerhati turut menyindir sikap Anwar yang dilihat seolah-olah mengemis, meminta simpati rakyat untuk memahami kesukaran kerajaan mengurus peruntukan. Sedangkan tugas pemimpin sebenar adalah menyelesaikan masalah dan menyalurkan bantuan kepada rakyat. Saya pergi ke Baling, orang miskin ramai. Saya pergi ke kawasan Felda, lampu jalan pun tak ada. Pusat dialisis tak ada. So, kita kena fikir. Kalau kita ada 10 bilion, kita kena atur. Saya baru ambil alih 8 bulan. Saya tak boleh selesai semua masalah. Dalam masa sama, pemerhati turut membidas Anwar yang gagal menepati semangat reformasi apabila portfolio Perdana Menteri dan Menteri Kewangan masih dipegang individu yang sama. Sedangkan pemimpin PKR sebelum ini pernah melaungkan manifesto bahawa kedua-dua jawatan itu perlu dipisahkan bagi mengelak tumpuan kuasa yang berlebihan pada seseorang individu. Kita wajib laksanakan reformasi. Dalam Pakatan Harapan, tuntutan kita kalau reformasi, maka kita akan ada situasi di mana Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Keuangan. We will ensure independence of both positions. Pemerhati berpendapat kerajaan Madani wajar dibubarkan sekiranya tidak lagi mampu menangani masalah rakyat. Memandangkan pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri bukan menerusi mandat rakyat. Sebaliknya berlaku selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong ketika itu, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, bagi menamatkan kemelut politik negara. Terdahulu, Anwar membayangkan belanjawan 2027 bakal menekankan langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global. Selain menegaskan kementerian termasuk pendidikan dan pendidikan tinggi perlu mengurangkan perbelanjaan walaupun agenda asas sektor pendidikan tetap diteruskan. Dalam perkembangan sama, pemerhati membidas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menyifatkan pemberian baucer buku Madani dalam bentuk pembelian buku fizikal sebagai satu cadangan lapuk yang tidak lagi selari dengan peredaran zaman serta realiti pembelajaran mahasiswa pada masa kini. Pemerhati menegaskan tindakan Anwar meluluskan cadangan berkenaan menunjukkan pemikiran dangkal, memandangkan perkara itu perlu dinilai berdasarkan keperluan semasa dan bukannya hanya mengikuti corak yang diperkenalkan lebih 20 tahun lalu. Menurut pemerhati, pemberian baucer tersebut sepatutnya diberikan dalam bentuk kredit e-book atau akses kepada platform pembelajaran digital. Memandangkan majoriti mahasiswa hari ini lebih bergantung kepada jurnal dalam talian serta bahan rujukan elektronik berbanding buku fizikal yang tidak lagi diminati. Tambahnya, konsep baucer buku itu sendiri bukanlah idea baharu kerajaan Madani. Sebaliknya, sudah diperkenalkan sejak era pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi ketika buku fizikal
fizikal masih menjadi keperluan utama pelajar. Dalam masa sama, pemerhati turut mempertikaikan bagaimana cadangan seumpama itu masih boleh diusulkan oleh pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi yang bijak pandai. Sedangkan mereka sepatutnya menjadi pihak yang paling memahami corak pembelajaran mahasiswa dan perubahan landscape pendidikan global pada hari ini. Justru pemerhati menegaskan kerajaan perlu menampilkan idea yang lebih segar dan menepati keperluan generasi digital masa kini berbanding meneruskan pendekatan warisan era lama yang disifatkan tidak lagi relevan dengan corak pembelajaran dan perkembangan teknologi semasa. Terdahulu, Anwar mengumumkan pemberian baucer buku madani bernilai RM100 kepada pelajar sekolah menengah dan mahasiswa institusi pengajian tinggi awam IPTA di seluruh negara dengan menegaskan inisiatif berkenaan perlu diteruskan bagi menyokong agenda pendidikan dan memupuk budaya membaca dalam kalangan generasi muda.